Okey, untuk video kedua, cikgu sambung sebab cikgu takut ada yang tak faham. Jadi kalau cikgu buat sekali, dia jadi terlalu lama awak nak dengar suara cikgu pun menyampah sebab tak sedap sangat suara kan. Okey, jadi ni video kedua untuk graf laju melawan masa. So graf laju melawan masa dia lebih complicated berbanding graf jarak melawan masa. So tolong fahamkan apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada graf laju melawan masa. Okay. Ini contoh graf laju melawan masa. Kenapa dia laju melawan masa? Sebab paksi Y dia laju, paksi X dia masa. Okey, kalau kita tafsirkan graf ini. Okey, nampak kecerunan dia makin bertambah, makin dia menaik. So bila menaik maksudnya laju dia makin bertambah daripada kosong, laju dia naik jadi 12. Okey, jadi dalam tempoh masa 4 saat ni laju dia bertambah. Kemudian pada saat yang keempat hingga saat yang keenam, laju tu kekal pada 12 meter per saat. Maksudnya dia bergerak dengan laju seragam. Okey, kalau tadi laju dia tak seragam, dari kosong laju dia jadi 12 sampai saat yang keempat dia dah jadi 12. Maksudnya laju dia bertambah. Bila laju dia bertambah, maksudnya dia ada pecutan dekat sini, dia memecut. Kalau kat sini pula, saat yang keempat hingga saat yang keenam, dia kekal 12 meter per saat laju dia. Maksudnya dia masih bergerak sebab dia ada laju. Tapi dia tidak memecut, dia relax je. Okey, manakala daripada saat keenam sampai saat T, apa berlaku? Laju dia bertambah kat sini. So dia memecut. Daripada 12 meter per saat, dia memecut sehingga 20 meter per saat. So kalau anak panah pula dah. Kalau garisan dia menurun, maksudnya laju dia berkurang, dia makin nak berhentilah, nak kembali kepada kosong. Selalunya kita akan panggil dia nyah pecutan. Okey. So ini penerangan berkaitan graf laju melawan masa. Apa maklumat yang kita boleh dapat selain daripada yang cikgu sebutkan tadi? Okey, kita boleh dapat jarak. Untuk graf laju melawan masa, kita boleh dapat maklumat jarak. Kat mana maklumat jarak tu? Sebabnya pada graf ni tak ada sebut pun jarak. Okey, jarak tu ialah luas di bawah graf. Ni. Luas bawah graf ni. Ni luas bawah graf. Inilah jarak dia. Okey. Jarak dia ialah luas bawah graf. Luas bawah graf. Okey, luas. Macam mana nak cari luas? Okey, nak cari luas kita tengok bawah ni bentuk apa? Segi tiga. Apa formula luas segitiga? 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Jadi kalau nak cari jarak yang dia lalui 0 hingga 4 saat, kita carilah luas bawah graf ni. Bentuk segitiga ni. Di mana tapak dia 4, tinggi dia 12. Jadi 1/2 darab 4 darab 12. So kita akan dapat 24 meter. Maksudnya jarak yang dilalui daripada saat 0 hingga saat 4 ialah 24 meter. Okey. Untuk masa 4 saat hingga 6 saat pula, bentuknya apa ni? Bentuk segi 4. Bentuk segi 4, apa formula luas dia? Panjang darab lebar. Berapa panjang segi 4 ni? 2. Berapa lebar segi 4 ni? 12. So 2 darab 12, 24 juga. Inilah jarak. Jarak kita cari luas di bawah graf. Yang lain sama je, dia akan tanya tentang purata laju. Bila nak cari purata laju,
Mesti formula dia jarak bahagi masa. So daripada graf kita tak dapat maklumat terus jarak. Kita kena gunakan luas di bawah graf untuk mencari jarak. Okey, boleh. So cikgu sambung kepada contoh soalan. Okey. Ni contoh soalan. Rajah menunjukkan graf laju lawan masa bagi pergerakan satu objek dalam tempoh 34 saat. So ada 34 saat kat sini. Okey, macam mana gerakan objek tersebut? Mula-mula hal laju dia 10. Oh, dia dah ada hal laju tinggi. Kemudian hal laju dia berkurang sehingga 6. Sampai saat ke-8. Saat 8 hingga saat yang ke-20, apa berlaku? Hal laju dia makin menaik. Maksudnya bertambah pula dah. Okey. Saat yang 20 hingga 26, apa berlaku? Garisan dia flat. Dia kekal dekat U. Maksudnya hal laju dia kekal sama. Tapi kita tak tahu berapa. Dia wakilkan dengan U. Kemudian daripada saat ke-26 hingga saat ke-34, apa berlaku? Hal laju dia berkurang sehinggalah dia berhenti kat sini, hal laju dia kosong. Tengok soalan. Soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam saat objek itu bergerak dengan laju seragam. Dekat mana garisan laju seragam? Ini. Yang flat ni ialah laju seragam. Maksudnya dia bergerak dengan satu hal laju yang sama. Sebab hal laju dia tak bertambah, tak berkurang. Sama je. Okey, dipanggil laju seragam. So, berapa lama tempoh masa dia ni? Okay, tengok garisan ni, tengok bawah. 20 hingga 26. Berapa masa dia ambil? 6 saat. Macam mana dapat? Kita tolak 26 tolak 20. Okey, 6 saat. Okey, B. B nak apa ni? Hitung kadar perubahan laju objek itu dalam tempoh 8 saat pertama. Okey, mana 8 saat yang pertama? Ini. Mana garisan graf dia? Ni garisan graf dia. Okey. Cikgu lupa nak sebut tadi, kadar perubahan laju maksudnya laju dia berubah. Maksudnya dia ada laju akhir dan laju awal. Okey, macam mana nak tentukan laju awal, laju akhir? Yang sebelah kiri ni ialah laju awal. So laju awal dia ialah 10. Laju akhir dekat sini berapa? 6. Formula dia kadar perubahan laju, laju akhir tolak laju awal. U ni laju awal. Bahagi dengan masa. T, time. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. So laju akhir dia 6. Tolak laju awal dia 10. Bahagi dengan masa diambil ialah 8. So kita akan dapat jawapan negatif sebab kecil tolak besar. 6 tolak 10. Okey, dapat jawapan baru bahagi dengan 8. So kita dapat jawapan dia negatif 0.5. Okey, boleh? Kadar perubahan laju, laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Tengok soalan nak mana sebab soalan ni nak 8 saat pertama, akhir tolak awal bahagi masa. Okey, C. Hitung nilai U, dia nak cari nilai U jika purata laju objek itu untuk 26 saat terakhir. Okey, 26 saat terakhir ialah 6 meter per saat. Mana 26 saat yang terakhir? So kita tengok, kita ada 34. 26 sampai 34 ni cukup tak 26? Tak cukup. So kita tengok 34, kita tolakkan dengan 26. Kita nak tentukan garisan. Mana garisan dia? 8. Maksudnya kita nak guna garisan ni. Mula daripada 8. 8 tambah dengan 26 kita akan dapat 34. Ni cerita dia. So yang ni tak pandang lah. Dia nak 26 saat yang terakhir. So bermula daripada sini. Kita ambil, Allahuakbar. Okey, kita ambil daripada sini.
Bawa ke sini, sini, sini. So dia bagi tahu purata laju objek 26 saat terakhir ialah 6. Okey, cikgu dah sebut tadi purata laju. Purata laju sebenarnya ialah purata laju. Okey, sorry ya cikgu tulis lambat. Sama dengan jarak bahagi sama dengan buruknya. Jarak, jumlah jarak dia lalu bahagi dengan masa. Okey, masa. Sekarang ni masa dia kita dah tahu. Okey, purata laju kita dah tahu jawapan dia ialah 6. Masa pun kita dah tahu berapa masa dia, 26. Yang kita tak tahu jarak. Okey, tadi cikgu dapat penerangan. Daripada graf ni kita tak ada tulis pun pasal jarak, tapi kita boleh dapat nilai jarak melalui luas di bawah graf. Ada berapa bentuk luas kat sini? Ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama ialah bentuk trapesium. Bentuk yang kedua bentuk segi 4. Bentuk yang ketiga ialah segi 3. Okay. So kita buat satu-satu. Apa formula bagi trapesium? Okay, formula untuk trapesium. Okay, cikgu tulis kat atas ni ya. Okay. 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Ni sisi yang tegak ni panggil sisi selari. 6 tambah U darab dengan dia punya tinggi. Ni tinggi dia. Dia dah tak jadi tinggi lah sebabnya dia tak melintang, dia dah jadi panjang. Berapa jarak ni? 20 tolak 8, 12. Okay, 12. Yang ni 1. Kita dapat luas 1. Kita nak tambah dengan luas 2. Luas 2 bentuk segi 4. Panjang darab lebar. Panjang dia sini 6. Darab dengan lebar dia U. Tambah. Bentuk ketiga ialah bentuk segi 3. 1/2 darab tapak. 26 sampai 34 ni berapa? 8. Darab dengan tinggi U. Okey, so inilah jarak. So kita masukkan jarak ni semua dekat sini, dekat atas ni. 1/2 kurungan 6 tambah U darab dengan 12. Okey, tambah 6 U tambah 1/2 8 U. Ni perpanjang. So awak boleh tekan kalkulator, shift solve. Awak akan dapat jawapan akhir U dia sama dengan, kita darab, pindah dulu 6 darab 26. 6 darab 26 sama dengan 156. Okay. So 156 alfa sama dengan cikgu tekan kalkulator sekejap. Okey, setelah cikgu tekan kalkulator, kita dapat kat sini 7.5 meter per saat. Okey, itu jawapan dia. So, cikgu harap awak semua boleh faham penerangan cikgu dan seterusnya cuba jawab soalan yang cikgu bagi dalam link Go Formative. Jika ada masalah, tak faham dengan kehendak soalan, boleh PM cikgu lah. InsyaAllah cikgu cuba bantu kalau cikgu tak tidur. Ataupun boleh tanya masa dalam kelas nanti ke. Tengoklah bila ada kelapangan kan. Tapi kalau tanya tu insyaAllah lah cikgu akan cuba bantu. Cikgu harap cikgu dapat bantu awak untuk ulang kaji tajuk ni.
So cubalah buat latihan dan tengok balik latihan yang lama-lama. Okay.